Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Kamu boleh panggil saya Puan Atika atau Cikgu Atika. Saya merupakan guru baru kamu yang akan meneruskan sesi pembelajaran PDPR bagi kursus mata pelajaran sejarah. Baik, saya akan teruskan topik pembelajaran kamu untuk minggu ini. Minggu ini saya diberitahu oleh guru kamu bahawa kamu akan meneruskan pembelajaran topik bab 5 dalam buku teks, iaitu tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk bab 5, kamu hanya perlu tahu tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kedua, kamu perlu tahu faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ketiga, kamu perlu tahu tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang terakhir, yang keempat, kamu kena tahu kesan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Latar belakang Persekutuan Tanah Melayu 1948, kamu perlu tahu. Pertama sekali, kamu perlu tahu apa itu maksud persekutuan. Persekutuan ialah gabungan negeri-negeri di bawah satu unit pentadbiran yang sama. Dan kamu perlu tahu, Persekutuan Tanah Melayu ini diperkenalkan disebabkan desakan dan bantahan penduduk tempatan di Tanah Melayu dan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dan kamu perlu tahu, yang pertama sekali, yang penting, yang menjadi asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah pembentukan Jawatan Kuasa Kerja. Okey, apa peranan pembentukan Jawatan Kuasa Kerja? Jawatan Kuasa Kerja ini melibatkan beberapa ahli yang membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita teruskan lagi. Apa cadangan Jawatan Kuasa Kerja yang membincangkan tentang asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu? Baik, jika kamu lihat bahan yang saya sediakan, kita ada 5 cadangan. Yang pertama, menyatukan semua negeri-negeri Melayu. Yang kedua, memulihkan kedudukan kedaulatan raja-raja. Yang ketiga, menjaga keistimewaan orang Melayu. Yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan. Okey, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 juga terbentuk disebabkan desakan daripada gerakan nasionalis Melayu radikal. Pertama sekali, kamu kena tahu apa maksud radikal. Okay, British menggelarkan golongan Melayu ini sebagai golongan radikal kerana mereka sangat berani menentang British secara terbuka. Okey, golongan Melayu ini sangat tak puas hati dengan British sebab dikatakan British hanya bincang dengan UMNO tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang kedua, golongan Melayu nasionalis Melayu radikal ini sangat tak puas hati kerana dikatakan British tidak bagi apa-apa jawatan kepada gerakan mereka. Disebabkan itu, gerakan nasionalis Melayu radikal ini membentuk satu persatuan, iaitu Pusat Tenaga Rakyat Putera. Baik, Pusat Putera ini merupakan gabungan daripada beberapa parti yang lain. Okey, jika kamu rujuk buku teks kamu, ada beberapa parti yang menyokong Pusat Gerakan Putera ini. Yang pertama, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, iaitu PKMM, yang diketuai oleh Dr. Burhanuddin Hilmi. Yang kedua, Angkatan Muda Insaf, iaitu API, yang diketuai oleh Ahmad Bostaman. Okey, yang ketiga, Gerakan Angkatan Muda Geram, yang diketuai oleh Aziz Ishak. Yang keempat, Barisan Tani Malaya Bahatas, yang diketuai oleh Musa Ahmad. Yang kelima, Angkatan Wanita Sedar Awas, diketuai oleh Syamsiah Fakir.
kamu kena tahu tentang gabungan putera dengan parti lain, iaitu All Malayan Council of Joint Action, AMCJA. Okey, MCA ni merupakan satu gabungan bukan Melayu yang turut memperjuangkan suara-suara rakyat untuk yang memberi sumbangan dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, pengerusi AMCJA ini pada ketika itu Tan Chek Lock, iaitu dia memperjuangkan golongan bukan Melayu. Okey, pandangan AMCJA ini beranggapan British tunduk kepada tuntutan UMNO sahaja, dan dia merasa ketidakadilan di situ, dan mereka berpendapat jawatan kuasa kerja tidak demokratik. Okey, siapa ahli dalam AMCJA ni? Okey, sehingga kini ada lagi parti ni, iaitu Malayan Indian Congress MIC, Malayan Democratic Union MDU, Pan Malaysian Federation of Trade Union PMFTU. Okey, kumpulan ini dia menolak perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 secara terbuka dan terbuka cadangkan perlembagaan 1947. Dengan gabungan putera dan AMCJA ini telah mewujudkan beberapa cadangan, iaitu mereka berbincang dan mewujudkan beberapa cadangan. Yang pertama, untuk cadangan putera, yang pertama, mereka menekankan kedudukan bahasa Melayu, pertahankan hak ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan Tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Itu saja yang gerakan putera ini mencadangkan. Okey, untuk AMCJA, dia gerakan ini mereka mencadangkan penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. Yang kedua, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja perlembagaan. Yang keempat, kemajuan politik ekonomi orang Melayu. Yang kelima, ada istiadat agama Islam. Yang keenam, syarat kewarganegaraan. Okey, disebab gabungan ini juga telah membentuk satu perlembagaan rakyat pada tahun 1947. Okey, dalam perlembagaan rakyat itu, dia membincangkan 10 perkara. Okey, kamu boleh rujuk buku teks dan ambil sedikit catatan. Kemudian, kita teruskan lagi, apa sumbangan nasionalis Melayu radikal? Apa sumbangan gerakan ini? Yang pertama, mereka ni digelar radikal sebab apa tadi saya kata? Sebab mereka berani membantah British secara terbuka. Okey, apa itu terbuka? Kalau zaman sekarang kita nak tentang kita punya pentadbir, kita punya kerajaan melalui apa? Media sosial, surat khabar, semua media lah. Semua media, iaitu TV, televisyen, akaun sosial. Okey, ini salah satu cara yang digunakan sehingga kini. Dari dulu tak adalah media sosial semua tu. Okey, dulu medium yang ada untuk menyuarakan pendapat rakyat hanyalah menerusi akhbar dan majalah. Okey, untuk sumbangan gerakan nasionalis Melayu radikal ni, kamu boleh tengok. Yang pertama, melalui akhbar. Kamu boleh tengok antara tokoh yang menerbitkan akhbar yang melantangkan suara rakyat, iaitu Ahmad Bustaman, iaitu akhbarnya yang bernama Suara Rakyat. Okey, yang kedua, reaksi rakyat. Rakyat ni ketika itu rakyat memperjuangkan fahaman kebangsaan yang mudah diterima oleh semua orang. Okey, kemudian
Gerakan ini juga mewujudkan cawangan. Dia mewujudkan cawangan PKMM di seluruh negeri Perak, Hulu Langat Selangor dan Temerloh Pahang. Okey, kemudian macam mana gerakan ni nampak memberi sumbangan pada mendesak British ketika itu? Dari segi jumlah ahlinya. Jumlah ahlinya hampir 53,000 orang ketika itu. Okey, kemudian bagaimana gerakan ini berjaya mempengaruhi British memperjuangkan suara-suara rakyat tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu melalui perjuangan mereka. Okey, mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah dan mereka memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Terakhir sekali iaitu tentang reaksi British terhadap cadangan Putra dan AMCJA, iaitu tentang membentuk Perlembagaan 1947. Cadangan ni ditolak oleh British dan kemudian British ditolak oleh British pada tahun 1947 dan British tetap teruskan rancangan membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oleh sebab itu, gerakan nasionalis Melayu dan AMCJA ini memberontak, iaitu membuat tindakan hartal. Hartal ni bermaksud tindakan menutup semua kedai dan semua perkhidmatan, iaitu mereka cuba memberontak kepada rakyat British, untuk memberitahu yang mereka tidak puas hati di atas penolakan tersebut.